ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qazimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa yang senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Surah Al-Imran ayat 134. Para penonton yang hormat sekalian, malam ini insya-Allah kita bersiaran lagi, tuan-tuan dan puan. Kita bersiaran bersama dengan 2 orang tetamu kita. Tuan-tuan, salah seorangnya ini adalah kemunculan kali kedua, iaitu
yang berbahagia Ustazah Umi Kalsum Hussein yang bersama dengan kita minggu lepas, dan minggu ini adalah kemunculan kali kedua. Dan yang pernah muncul pada tahun lalu disambung pada tahun ini Ustaz Fadil Ustaz Ridwan yang bersama dengan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, untuk membincangkan satu tajuk masih dalam kerangka personality mukmin. Masih dalam kerangka personality mukmin, tuan-tuan dan puan. Bila kita cerita personality ini, we are really talking about traits of human beings. Jadi di antara trait karakteristik manusia tu ialah, tuan-tuan, beberapa sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat ini, tuan-tuan, dalam Islam boleh dibagikan kepada dua. Satu sifat-sifat nama sifat mahmudah, satu lagi sudah, tuan-tuan, sifat-sifat mazmumah. Mahmudah dan mazmumah. Malam ni, tuan-tuan, kalau sifat mahmudah tu kita pertingkatkanlah, kita pertingkatkan. Tapi yang susahnya, tuan-tuan, ialah sifat-sifat mazmumah. Antaranya ialah yang malam ni kita nak bincang sifat panas baran. Sifat panas baran ditinjau daripada sudut akhlak Islam. Sifat panas baran ditinjau daripada sudut akhlak Islam. So, saudara, mungkin dalam rumah kita, mungkin isteri kita panas baran, mungkin suami kita panas baran, mungkin anak sulung panas baran, yang menyebabkan adik-adik dia hidup dalam fear. They live in a state of fear, tuan-tuan dan puan. Dia takut. Apalagi kalau misalnya suami atau ayah yang garang, tuan-tuan, panas barang. Pasal paling kadang-kadang di depan makanan, masa menyajikan makanan, maka nak makan itu pun melenting kadang-kadang, tuan-tuan. Inilah yang ayah saya, arwah ayah saya selalu ingatkan, jangan marah-marah, jangan tinggikan suara, jangan masa muka di depan rezeki. Nanti rezeki pun masa muka depan kita, suara-suara yang tinggi pun rezeki pun murka di depan kita, dan akhirnya, tuan-tuan, apa yang kita makan itu sebagai ibadah untuk mendapatkan kekuatan untuk menjunjung agama Allah, akhirnya sebaliknya akan berlaku. Tuan-tuan puan yang memutuskan, dan ada yang saya oleh kerana terlibat dalam kaunseling selama hampir 13 tahun satu masa dulu, tuan-tuan. Inilah sifat marah, tuan-tuan. Kadang-kadang sifat marah ni membawa sampai kepada benda-benda yang tidak dapat dielakkan. Misalnya perceraian, tuan-tuan, berlaku akibat daripada panas baran yang tidak dapat dikawal lagi, tuan-tuan puan. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita panas baran dalam keadaan kita temperature kemarahan itu tinggi, kadang-kadang kita buat keputusan yang melulu, tuan-tuan dan puan. Menjatuhkan talak misalnya, waktu kita berada dalam keadaan kemarahan yang kita diganggu oleh syaitan dan iblis dan sebagainya. Inilah yang berlaku, tuan-tuan, dan pada harian, kehidupan harian kita, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan, isteri yang dah kahwin 27 tahun tu menjadi tempat sasaran kepada panas baran dan marah suami dan sebagainya. Kesian, tuan-tuan dan puan. Isteri dah tak ada, mak dah meninggal, ayah dah meninggal, adik-beradik di kampung, tinggal betul-betul dengan suami, dengan anak-anak. Bila tak tahu tempat nak mengadu, tak ada tempat nak mengadu, tuan-tuan. Dan rumahnya pula dikelilingi rumah-rumah orang yang tak ada sahabat andai, tuan-tuan dan puan. Tak ada tempat mengadu. Akhirnya memeram rasa. Dan ini kadang-kadang tak bagus, tuan-tuan. Mentally is not good, emotionally is not good, of course, spiritually pun is not good. Jadi inilah, tuan-tuan, yang kita bincang pada malam ini. Saya harap, tuan-tuan, kita tidak menuding jari pada siapa-siapa. Tuan-tuan, kita berbincang secara am, in a form of generalities. Berbincang am, tuan-tuan dan puan. Tidak menunjukkan kepada siapa-siapa, sebab sifat ini ada kepada semua. Termasuk yang sedang bercakap ini pun, ada kalanya mungkin sifat ini melanda saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tapi macam mana caranya? Alhamdulillah kita belajar daripada sirah Rasulullah, daripada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan pada orang-orang alim, pada kitab-kitab yang kita baca, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada sikit jalan keluar untuk menyelesaikan masalah panas baran kalau ada daripada diri kita dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita ada dua orang yang akan membincangkan perkara ini. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang Dato'. Ustazah Umi Kalsum, Ustazah Umi, masya-Allah, bersama dengan kita, tuan-tuan, dengan Ustaz Ridwan, Ustaz Ridwan Muhammad Zahar, tuan-tuan, bersama dengan kita pada malam ini. Saya nak minta untuk memulakan perbincangan ini sebab Ustazah ni seorang pendidik, tuan-tuan. Seorang pendidik ni, tuan-tuan dan puan, ialah pakar psikologi. Seorang pendidik ini ialah pakar psikiatri. Seorang pendidik ini ialah seorang yang bukan saja memberikan didikan dalam bentuk tarbiyah, tapi tuan-tuan dan puan, murabbiyah yang sangat besar, mempunyai sifat-sifat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu soal-soal marah dan sebagainya mungkin, tuan-tuan dan puan, tidak sepatutnya ada kepada ustaz dan ustazah yang mengajar kita, terutama yang mengajar agama, tuan-tuan. Agama itu suci, agama itu mulia, maka keluarkan sesuatu perkataan yang suci dan mulia
dengan emosi yang mulia, dengan perasaan yang mulia, dengan hati yang mulia, dengan jiwa yang mulia. Kemuliaan ini, tuan-tuan, adalah merupakan jauh sekali daripada menghampiri sifat-sifat marah, nafsu amarah dan sebagainya. Ustazah, sila mulakan kita punya perbincangan dalam masa 5 minit pertama ni. Ustazah mukadimahkan perbincangan kita. Kita akan akhirkan, tuan-tuan, kita punya perbincangan ni sekitar dalam pukul 10 minit begitu, insyaAllah. Sila, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Terima kasih Datuk Dr. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Adi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu lagi dalam sembang-sembang santai kita. Mudah-mudahan sembang santai insya-Allah sampai ya, mudah-mudahan. Jadi malam ni kita nak bincang tentang panas baran lah. Kita orang Melayu selalu sebut panas baran. Ya, kalimah ni disebutkan banyak dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana ayat yang disebut oleh Datuk tadi, salah satu daripada ayat yang menyentuh tentang isu panas baran. Ya. Di dalam hadis juga banyak disebut tentang panas baran. Jadi hari ini kita nak bincang bagaimana pandangan Quran, bagaimana sudut pandang hadis dan bagaimana pula ya apa yang telah ditarbiah oleh Rasulullah ke dalam jiwa para sahabat dan para salafus salih ni, yang mana akhirnya generasi mereka ni kita nak ambil contoh. Nak ambil contoh daripada generasi sahabat dan salafus salih. Adakah bila kita cakap ni, bila kita bagi Quran, bila kita sebut hadis, kita baca hadis, adakah dia hanya sekadar teori semata-mata yang sama sekali mustahil untuk diaplikasikan, sama sekali mustahil untuk dipraktikkan dalam kehidupan? Dan adakah hadis-hadis dan apa yang ditarbiah oleh Rasulullah ini telah pun berjaya menjelmakan satu bentuk sosok tubuh yang berjaya membuang sifat panas baran ni tadi? Ataupun itu hanya sebagai satu alah cakap boleh dah kan? Cakap boleh dah. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita membincangkan tentang generasi sahabat yang telah berjaya dilahirkan oleh Rasulullah SAW sini, daripada seorang panas baran kepada seorang yang lembut, daripada seorang yang kedekut bakhil kepada seorang yang sangat pemurah macam air ya. Ini semua telah berjaya dibuktikan oleh Nabi SAW. Tidak mustahil, tidak ada yang mustahil untuk kita berubah daripada benda yang tak elok kepada yang elok, daripada yang tak soleh kepada yang soleh. Ya, saya suka di awal-awal ni, saya suka nak bawa kisah lah Datuk ya. Kalau boleh saya kongsikan kisah. Kisah ni pun kita biasa dengar, biasa sangat dengar kisah bagaimana siapa tak kenal Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya ada seorang syekh Quran saya dan syekh hadis ya. Bila dalam satu hadis tu saya lalu pada perkataan Umar, ada satu hadis, matan hadis tu dia sebut bahawa faqala Umar ya. Lepas tu Syekh tu tegur, kau kalau nak sebut nama Umar ni, kau tak boleh sebut lembut. Sebab orang dia ni memang orang yang garam dan orang dia ni sasa. Jadi kalau kau nak sebut nama Umar ni, kau kena sebut dia dengan kuat. Sebut macam ni dia kata. Umar. Macam tu kan? Umar. Ra tu kena tafkhim dia kata, kena tebal. Sesuai dengan peribadi Umar ni dia kata. Jadi tuan-tuan nak cerita kat sini, inilah dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar ni yang sebenarnya kita kenal dia sebagai orang yang tegas. Kita boleh kata dia garam. Garam dia ni sampai semua orang takut dengan dia. Sebelum dia Islam, sampailah dia Islam. Sampai dia Islam, sampai wafat Nabi SAW, dia jadi khalifah waktu tu. Siapa berani dengan Umar? Ya, kalau Umar lalu, Umar ni menjadi satu mak ayah dia, kalau nak takutkan anak-anak, masuk cepat dah maghrib. Sekejap lagi Umar sampai. Dia sebut macam tu. Budak-budak mencicit lari. Satu petang, Sayyidina Umar lalu, Amirul Mukminin, waktu tu dia dah jadi khalifah. Dia lalu dekat dekat lorong. Sayyidina Umar memang suka tengok rakyat dia. Sayyidina Umar lalu dekat lorong tu, tiba-tiba lorong yang dipenuhi dengan budak-budak waktu petang main guli, main apa-apa. Sayyidina Umar lalu, semua budak-budak lari masuk dalam rumah. Semua lari masuk dalam rumah. Kerana takut kegarangan Sayyidina Umar ni. Budak kecil, semua takut. Ada seorang budak saja yang tinggal, nama dia Sinan. Duduk relax dia main. Sayyidina Umar pun tengok semua dah jalan dah clear, dah lapang. Dia tengok budak ni, dia datang dekat budak ni. Wahai budak, wahai gulam,
kau tak takut ke dengan aku? Tengok semua budak takut dengan aku, kau tak takut dah. Budak ni kata selamba je aku tak takut, aku tak buat salah. Kan? Kenapa aku nak takut dengan kamu? Habis tu kau tak takut dengan aku, kau takut dengan apa? Aku takut dengan Allah. Ini dia. Sayyidina Umar pegang budak tu, cium budak tu, sayang dengan budak tu. Sebab apa? Sebab ya Allah, syukurnya sebab aku masih ada rakyat yang masih sayang pada Allah dan takut pada Allah melebihi takut pada aku. Ini Sayyidina Umar. Saya nak cerita Sayyidina Umar yang ditakuti dalam setiap generasi ini. Seorang yang garang. Seorang yang kalau dia marah, memang tak main benda lain. Memang main pedang je Sayyidina Umar ni. Jadi kita tengok bagaimana waktu awal-awal pengislaman Umar. Umar sebelum Islam memang dikenali sebagai seorang yang sangat garang. Akhirnya satu hari bila dia bertekad untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dengar bahawa Umar dah mengamuk nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengalihkan kemarahan Sayyidina Umar ni, ya Umar, kau sibuk nak bunuh Muhammad, adik kau pun dah ikut agama Muhammad, apa cerita? Kan? Ceritanya ni lah. Jadi kemarahan yang kepada Muhammad ni tadi telah bertukar kepada adik dia Fatimah yang dah masuk Islam. Waktu tu nak jumpa Muhammad dah jadi nombor 2, nak jumpa adik dia dulu. Adik dia Fatimah. Sampai rumah Fatimah, daripada luar Sayyidina Umar dengar Fatimah baca ayat Quran. Surah Toha, sebagaimana yang semua kita tahu. Sayyidina Umar tu ketuk pintu. Waktu tu suami kepada Fatimah dah menggigil, buka pintu, abang datang. Buka pintu, Sayyidina Umar kata, bagi apa benda yang kamu baca. Dalam tarik tali macam tu, dalam tarik tali akhirnya akhirnya adik dia Fatimah bacakan apakah ayat yang sedang dibaca. Dia baca surah Toha, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Toha, hingga akhir ayat. Sayyidina Umar yang tadinya pegang pedang, yang tadinya nak bunuh adik ni tadi, tiba-tiba terlepas pedang. Terlepas pedang kerana apa? Kerana mendengar alunan Al-Quran itu tadi. Betapa dia masuk, betapa dia meresap dalam jiwa Sayyidina Umar, betapa dia masuk secara lunak ke dalam jiwa dia, ke dalam hati dia, ke dalam minda dia, luluh jatuh pedang yang dipegang tadi, yang terhunus tadi, dan dia sebut kepada adik dia, Fatimah, bawa aku jumpa Muhammad. Aku nak masuk Islam. Jadi dekat sini Datuk, saya nak cerita bahawa perangai mazmumah, sifat marah, sifat panas baran, sifat keras hati yang keras ni tadi, sebenarnya tidak ada yang mustahil untuk berubah. Tidak ada yang mustahil untuk berubah bila kena cara rawatannya. Jadi nak atau tidak kita berubah, nak atau tidak untuk kita mendapat rawatan yang betul, itu tepuk dada tanya selera. Kalau Sayyidina Umar, seorang yang terkenal setiap zaman sebagai orang yang macam tu, sehingga dia wafat pun orang takut dengan nama dia. Syekh saya kata nak sebut nama Umar jangan sebut lembut-lembut, kena sebut nama tegas, sebab dia memang tegas. Dia dah wafat. Dalam keadaan hidup dia seorang yang tegas, seorang yang kalau marah tu memang marah sungguh. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar berjaya menukar kemarahan itu tadi kepada mahmudah. Sifat mahmudah. Dia menggunakan kemarahan dia tadi untuk jalan yang betul, dan dia merawat kemarahan dia tadi dengan rawatan yang betul. Iaitulah rawatan dekat sini ialah Al-Quran yang menjadikan hati kita lunak, yang menjadikan hati kita terus lembut. InsyaAllah itu sebagai mukadimah, Datuk. InsyaAllah nanti kita bincang lagi lepas. Masya-Allah. Para penonton dan mata sekalian, mukadimah yang pendek tetapi merangkumi. Bahkan saya fikir inilah kerangka perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan, dengan memberi contoh, tuan-tuan. Di mana-mana pun kita berbincang, tuan-tuan, mengenai Rasulullah dan para sahabat, terutamanya para sahabat. Biasanya hal mengenai kemarahan, hal mengenai panah barani, nama yang biasa disebutkan nombor 1 ialah Umar bin Khattab. Masya Allah, tuan-tuan bayangkan zaman-zaman jahiliah, tuan-tuan bayangkan. Dia boleh tanam anak dia hidup-hidup, tuan-tuan. Dia boleh tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Tuan-tuan bayangkan. Heartless person, sampai tak ada hati, sampai tak ada jiwa nurani, tuan-tuan dan puan. Umar kata. Tapi bila dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antaranya selain daripada Abu Bakar Siddiq yang paling banyak menangis, tuan-tuan. Banyak menangis. Terlalu lembut dia. Hanya, tuan-tuan dan puan, kalau kita usik Allah, kita usik Rasul,
itu dia tuan-tuan hilanglah. Memang hilanglah. Umar kembali kepada Umar yang dahulu, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau misalnya hal-hal kemasyarakatan, hal-hal pentadbiran orang yang diperintah, masa dia menjadi Amirul Mukminin, hal-hal mengenai orang tua-tua, hal-hal mengenai wanita, hal-hal mengenai kebenaran, yang di depan contohnya ialah Umar bin Khattab. Dan Ustazah sebut tadi, tuan-tuan, boleh tak kita macam Umar, tuan-tuan? Boleh tak berubah? Boleh apa tak bolehnya. Ustazah kata cara jalannya antaranya banyak cara, tuan-tuan dan puan. Tapi Ustazah telah menyebutkan ambil kisah Umar bin Khattab tadi dengan adiknya Fatimah tengah baca surah Taha, tuan-tuan dan puan. Jawabnya ialah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran. Saya pernah membaca Al-Quran itu 40, tuan-tuan. 40 Al-Quran dalam kehidupan kita. Macam mana Al-Quran membentuk kita. Salah satunya membentuk sifat-sifat tadi. Sifat marah, sifat amarah, sifat panas marah tadi. Kita boleh dibentuk dengan kalam-kalam suci Al-Quran itu, tuan-tuan. Inilah yang Ustazah sebutkan kepada kita. Okey. Kita nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Ustaz, ya? Satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ustaz ulas sikit saja, Ustaz. La syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergusti, yang andal bergusti. Tetapi orang yang kuat itu ialah yang mampu mengawal dirinya daripada sewaktu dia sedang marah. Yang mampu mengawal dirinya waktu dia sedang marah. Orang yang kuat itu, saya nak ulang para penonton, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai, yang bijak, yang handal bergusti. Tapi orang yang kuat itu orang yang dapat mengawal dirinya sewaktu dirinya sedang berada dalam keadaan marah. Ustaz, sambung apa yang Ustazah sebut. Dengan ini menjadi panduannya, Ustaz. Tuan-tuan, Ustaz elaborate sikit, tuan-tuan, untuk para penonton. Malam ni, malam Jumaat, tuan-tuan. Malam Jumaat, antara malam-malam, tuan-tuan dan puan, Al-Jum'ah ilal Jum'ah. Jumaat kepada satu Jumaat itu penghapus dosa, tuan-tuan dan puan. Marah-marah ni tak bantu kita menghapus dosa. Berhentikan kemarahan itu, tuan-tuan dan puan, membuka ruang dan peluang untuk digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz Ridwan, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Ayahanda Datuk Dr. Hasan Ali. Yang saya muliakan Ustazah Siti Kalsum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita sambung sedikit lagi perbincangan yang berkenaan dengan panas baran. Tadi Ayahanda Datuk ada baca suatu hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Laisa syadid bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maksudnya, ya, seorang yang kuat itu, Nabi cakap, seorang yang kuat itu bukanlah dia itu handal bergusti. Kan, sini ada macam-macam, WWF lah, macam-macam lah yang bergusti itu kita nampak dengan badan berketul-ketul kan, sado dan sebagainya. Tapi Nabi kata bukanlah orang yang kuat yang handal bergusti ataupun mungkin mempunyai susuk tubuh yang sado dan sebagainya lah, ya. Tapi Nabi bagi tahu orang yang kuat itu apa? Orang yang kuat itu innamasyadid. Nabi cakap orang yang kuat itu ialah alladhi yamliku nafsahu. Yamliku bahasa Arab maksudnya memiliki, nafsahu dirinya. Apa maksud memiliki dirinya? Maksudnya dia boleh kawal diri dia. Kawal diri dia dari segi apa? Dari indal ghadab. Nabi cakap daripada kemarahan. Baik, nak syarah berkenaan dengan hadis ini panjang. Ya, cuma apa yang saya nak titik beratkan dekat sini, dia ada suatu kisah. Kalau kita lihat kita bagi tahu perasaan marah ini ialah suatu perasaan alami. Dia bukan benda yang kita panggil boleh dibuat-buat. Tidak, dia memang alami. Dia memang ada dalam diri kita. Tapi Islam tu datang mengajar bagaimana nak kawal perasaan ini. Ya, kalau kita lihat balik, ya, Islam datang cara bagaimana nak mengawal perasaan ini. Perasaan ini memang ada dalam diri manusia. Hatta Nabi Muhammad SAW pun pernah rasa marah. Kalau kita lihat ada suatu peristiwa peperangan, ya, peristiwa satu peperangan, kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia pernah membunuh seorang musuh di medan perang, meskipun musuh itu dah mengucapkan syahadah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal musuh ni biasa kita tahulah memang orang yang bukan Islam. Jadi bila dalam keadaan kritikal macam tu dia mengucapkan syahadah. Tapi ketika dia mengucapkan syahadah ini, Usamah ni dia pergi bunuh
bunuh musuh tu. Jadi Nabi pun datang kepada Usamah dalam keadaan yang agak marah ketika itu. Dia berasa marah dan Nabi tanya kepada Usamah, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Kata, adakah kamu membunuhnya sedangkan dia telah mengucap la ilaha illallah? Jadi Usamah cakap apa? Innama qalaha khufan minas silah. Ya Rasulullah, ini musuh ni ya Rasulullah. Dia sebut la ilaha illallah tadi bukan kerana apa? Kerana nak masuk Islam. Tapi kerana apa? Minas silah, khufan minas silah. Maknanya takut daripada pedang ataupun takut dibunuh. Itu yang apa? Yang disebutkan oleh Usamah. Dan Nabi balas balik ucapan tu. Nabi kata, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Nabi cakap, kamu tahu ke dalam hati dia tu, dia ni ucap la ilaha illallah tu atas dasar beriman ataupun tidak, ataupun kerana dia takut pedang kamu yang hendak membunuhnya. Maknanya dekat sini, ketika berlakunya hal begini, ya Rasulullah ada perasaan marah. Perasaan marah sebab apa? Pasal apa? Usamah ini dia membuat suatu persepsi. Dia membuat suatu persepsi bahawa musuh yang di hadapan yang dia baru bunuh tadi, yang mengucapkan la ilaha illallah itu bukanlah asbabnya untuk masuk Islam, tetapi kerana takutkan dibunuh. Jadi dibunuhnya oleh Usamah. Jadi ceritanya dekat sini kita boleh ambil sedikitlah iktibar. Yang pertama sekali, ya, itu pasal kita kadang-kadang ini yang dipanggil dengan su'udzon. Kita pandang apa, kita lihat suatu benda itu, kita buat persepsi yang kurang baik pada orang lain. Bila kita buat persepsi yang kurang baik pada orang lain ni, jadi macam ni lah. Benda yang mungkin kita tak tahu apa yang berada dalam hati manusia, tapi kita beranggapan ini manusia ini macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi dia akan jadi benda yang tak baik, sedangkan kita tak tahu apa yang berada dalam hati manusia. Jadi kalau kita lihat ada suatu hadis yang yang Rasulullah sebut tentang marah ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dia ini, digambarkan dalam satu kitab Asy-Syamiyah Al-Muhammadiyah, ya. Nabi ini kalau bab marah ini, kalau perkara keduniaan ni, Nabi dia tak menjadi kemarahan bagi dia. Perkara keduniaan tidak membuat Nabi marah. Tapi bila menyanggahi kebenaran ataupun ada ada benda yang menyalahi kebenaran, ya, jadi apa pun yang mampu berdepan dengan baginda, ya, jadi siapa pun yang berani berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan kebenaran itu. Maknanya kesalahan yang berada di hadapan Nabi perbetulkan, dan siapa-siapa yang berhadapan dengan Nabi nak berbetulkan kesalahan itu sedangkan Nabi menjawab perkara yang benar, memang tak ada siapa yang berani untuk berhadapan dengan Nabi. Maknanya apa? Maknanya Nabi sangat-sangat dia sangat-sangat fokus dengan benda yang benar. Jadi mungkin sampai tahap dia boleh jadi marah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah Datuk, saya nak ambil sedikit berkenaan dengan marah ini, ya. Marah ini bukan benda yang tak baik. Marah ini ada dua kategori. Yang pertama sekali kita panggil marah yang dipuji. Marah yang dipuji ni apa? Macam yang saya sebut tadi lah, seperti mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya ialah marah yang dipuji ini ialah apabila seorang itu marah mempertahankan kebenaran dan perkara yang hak, itu tak salah. Walaupun kita dalam keadaan yang nampak marah, maksudnya kita betul-betul concern dengan benda tu, nak membenarkan apa yang hak, itu tak ada masalah. Tapi marah yang dikeji, yang kedua yang dipanggil marah yang dikeji. Marah yang dikeji ni ialah marah yang mempertahankan perkara yang batil. Umpamanya kita buat contoh lah, ya, bermegah-megah dengan nama, kita bermegah-megah dengan pangkat, bermegah-megah dengan kebesaran diri kita dalam majlis-majlis, kita buat open house dan sebagainya, bermegah-megah, ya. Bermegah-megah kalau macam al-asatizah sekarang ni bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan. Ini pun antara benda yang saya rasa macam kurang seronok sebenarnya, Ayah Datuk. Bila kita lihat sekarang ni, isu asatizah bertelagah antara sama sendiri. Bila isu ni bertelagah antara sama sendiri, maksudnya industri asatizah ni dia jadi tak baik. Industri asatizah ni dipandang oleh masyarakat suatu industri yang sebenarnya tengah huru-hara, cacah marbah. Bila ustaz ni salah sebut dan sebagainya, ustaz ni datang buat live, bagi tahu yang ustaz ni bagi tahu tak betul ini. Ini semua perkara-perkara yang menyebabkan saya rasa memang tak seronok. Sebab apa? Bagi pandangan saya lah, Ayah Datuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak boleh nak tegur, boleh nak tegur, tak ada masalah. Cuma kita boleh ambil pendekatan yang lebih baik. Mungkin kita pergi secara one to one, sir, sebelum kita hebahkan kepada umum.
ya. Mungkin ada al-asatizah yang lain-lain dah buat, tapi mungkin ada kesalahan tu berlaku. Cuma itulah, kita kalau boleh mengelakkan perkara ini berlaku untuk mengelakkan institusi asatizah ini dipandang tak baik oleh masyarakat sekalian. Jadi itu dua perkara yang saya nak bagi tahu. Okay, marah ni ada yang dipuji dan marah ini ada juga yang dikeji, ya. Cuma nanti insya-Allah kita sambung selepas ini bagaimana kita nak mengawal kemarahan ini dari perspektif Islam, insya-Allah. Terima kasih Ayahanda Datuk. Wallahu a'lam. Ini yang nak dengar ni tuan-tuan. Macam mana kita nak mengawal diri kita, nak menyejukkan benda yang panas dari segi emosi, dari segi kepala kita yang dah hilang tuan-tuan. Kepala dah hilang. We lost our mind tuan-tuan. We lost our head. Dah hilang kepala kita kerana kita marah dan sebagainya. Ustaz dan Ustazah nanti tuan-tuan akan memberikan cara ni tuan-tuan. Macam mana kita nak mengurangkan sifat-sifat itu supaya kita disayangi, supaya kita dikasihi, bukan saja isteri kasih, bukan anak kasih, bukan suami kasih, tapi Allah sayang kita. Nabi Muhammad sayang kita tuan-tuan insya-Allah. Okey. Itulah yang disebutkan oleh Ustaz Ridwan tadi, masya-Allah tuan-tuan. Sayang marah ada dua tuan-tuan. Marah yang positif, satu marah yang negatif yang disebutkan tadi. InsyaAllah kita akan bersua dengan Ustaz Ridwan dalam pusingan yang kedua nanti. Dan saya nak pergi balik pada Ustazah Umi. Ustazah Umi Kalsum ni. Ustazah, sifat marah ni kadang-kadang yang tak sedapnya yang ada pada seseorang, mungkin pada Hasan Ali lah agaknya tuan-tuan ya. Marah-marah dan marah tu tidak disusuli dengan kemaafan. Marah, memendam. Marah, memendam, dan tuan-tuan sukar nak memaafkan. Kadang-kadang tuan-tuan suami isteri misalnya, kalau tidak memaaf, suami tidak memaafkan isteri atas kerana sikit kesilapan isteri dan kemarahan telah timbul. Tuan-tuan puan dah berlaku pertengkaran, dah berlaku tuan-tuan kata orang kutuk-mengutuk. Matilah isteri itu tuan-tuan puan dalam keadaan suaminya tergoris dengan kemarahan itu. Sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada jelingan, sama ada perkataan yang dikeluarkan itu dikatakan tertutup, mungkin tertutup itu syurga buat isteri itu. Yang ini kita tidak mahu ini berlaku tuan-tuan. Kita tak mahu ini berlaku. Tapi apa yang saya nak sebutkan tuan, ada satu lagi sifat manusia, dia marah tuan-tuan. Dia sifat sejuk. Satu. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, marah, cepat sejuk dan diikuti dengan memaafkan. Ini yang mahal tuan-tuan. Marah, cepat sejuk, pada masa yang sama memaafkan. Tadi yang pertama tuan-tuan, dia punya yang pertama tadi, marah, tak sejuk-sejuk dan tak memaafkan. Yang kedua, marah, sejuk tapi tidak sampai kepada memaafkan. Yang ketiga, marah, sejuk dan bersedia memaafkan. Itu agaknya yang terbaik di antara tiga itu. Jadi macam mana Ustazah dalam kehidupan harian kita, terutama rumah tangga, suami isteri dan sebagainya, dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan macam mana Ustazah? Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Marah, lepas tu mudah maaf pula, ya. Cepat sejuk, mudah maafkan pula. Inilah yang paling terbaik. Allah sayang, Rasulullah pun sayang, ya. Tapi kita bila kita hidup dalam suami isteri ni, kita sangat faham pasangan masing-masing. Dah 20 tahun, 30 tahun hidup, ya. Bila menangani masalah marah, ya, dengan pasangan kita ni, kita dah tahu dah style isteri kita marah. Macam tu juga dengan isteri dah tahu dah style suami kita marah, ya. Kadang-kadang suami kita ni marah, dia pun tak erti nak minta maaf. Dia diam je. Kita mula-mula kita memang menyampah dengan perangai macam ni. Orang perempuan selalu tak suka. Orang lelaki senyap je. Dah buat salah tak tahu nak minta maaf. Itu memang orang perempuan tak suka, betul tak? Kalau ada audience ni daripada kalangan muslimat mesti setuju cakap Ustazah ni. Tapi bila kita hidup lama dengan suami kita ni, dia ada style dia minta maaf, ya. Style dia bukannya minta maaf dia dengan cara dia melafazkan kemaafan tu, ya. Tapi dengan cara dia buat baik, dengan cara dia bagi hadiah, tak sebut minta maaf, ya. Tapi buat baik, senyum lepas tu, rajin pula tolong basuh pinggan. Dia tunjuk cara-cara baik itu untuk melembutkan hati isteri. Jadi bila kita dah faham style suami kita ni macam ni, jadi para isteri saya nasihatkan, terimalah
perkara itu sebagai satu cara suami minta maaf dengan kita. Lepas tu jalanilah kehidupan dengan baik-baik saja. Ya. Kita pun ambil peluang. Lepas pada tu peluang. Saya tak suka abang buat macam tu tadi. Itu kena ambil peluang lah untuk cakap. Ya. Poin saya dekat sini, Datuk, kehidupan kita suami isteri. Yang pertama sekali nak dapatkan kebahagiaan ialah dengan cara kita saling faham, memaham. Ya. Mesti bertukar-tukar faham, memaham ni. Kita kena faham karakter dia. Sebab itu kena faham ni, dia kena ta'aruf sepanjang hidup dengan suami kita ni, dengan isteri kita ni. Memang kena berlaku proses kenal mengenal ni sepanjang hidup. Dia bukan proses setahun, 2 tahun. Ya. Lama-lama kita boleh terima keadaan tu dan tak perlu sampai kita nak kena bercerai-berai hanya kerana sifat marah ni tadi. Ya. Kecuali bila marah tadi sudah menjadi keterlaluan. Ya, keterlaluan sehingga tidak boleh dikawal. Ni jenis bila hilang rasa sabar, yang ni kena penumbuk isteri dia. Ya. Ni kena tendang, kena terajam. Yang ini ibu-ibu, puan-puan tak bolehlah sabar, nanti teruk kena lebam-lebam. Lagilah kalau suami kita ni ahli silat gayung. Ahli silat gayung, satu orang kawan saya, suami dia memang pesilat, ya, jurulatih silat gayung. Dia kalau bergaduh, minta maaf ni cerita, kita santai-santai, mudah-mudahan sampai. Bila bergaduh, suami isteri memang lebam mata isteri dia sebelah. Besok pagi isteri nak ambil anugerah khidmat cemerlang, nak naik pentas, tak pergi. Sebab apa? Sebab mata sebelah dah lebam. Malu nak pergi. Bukan sekadar mata lebam kena tumbuk. Tangan ni semua lebam daripada sini sampai ke pergelangan tangan. Sebab ni pesilat ni, jurulatih silat ni dah pegang tangan isteri tu, tekan, bukan tekan orang perempuan, tapi ni tekan jurusilat. Ini semua adalah satu perbuatan yang terkutuk. Perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila seorang suami tidak berlaku ihsan kepada isteri dia, ya, kepada anak-anak dia. Yang inilah bila marah ni dah menjadi keterlaluan dan tidak boleh dikawal, dia dah menjadi mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini yang akan menimbulkan banyak masalah rumah tangga, banyak masalah cerai-berai, banyak masalah perpisahan yang akan menyebabkan masalah sosial menjadi hari ini. Ya. Poin saya dekat sini ialah sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat pada kita, khairul umuri awsatuha. Apa-apa sahaja dalam kehidupan kita ni, yang terbaiknya ialah yang sedang-sedang sahaja. Sebaik-baik perkara ialah yang pertengahan, yang sedang-sedang. Tidak terlalu sangat dan tidak terlalu bawah sangat. Tidak terlalu tinggi sangat, tidak terlalu bawah sangat. Kalau marah, bila dia terlalu sangat dos dia ni, dia marah sangat, orang Melayu sebut panas baran. Yang ni yang tak boleh nak kawan. Yang ini boleh jadi mazmumah. Ya. Tapi bila kita marah, kita tak ada langsung perasaan marah. Tak ada langsung, kosong. Tak ada perasaan, senyap je. Boleh ke macam tu? Itu pun tak bagus juga. Ya, seorang yang tak ada perasaan marah. Isteri buat apa, tak tahu nak marah. Isteri keluar tak pakai hijab, tak tahu nak marah. Kan? Tak apalah, okey-okey saja. Ya. Yang ni adakah perkara macam ni, adakah dia disuruh oleh Islam? Tidak, ya. Tidak. Islam ni dia mengajar kita supaya ambil yang tengah-tengah pertama. Islam ni mengajar kita bila kita sebut tentang nafsu marah. Nafsu marah ni, kita bila berkomunikasi dengan nafsu kita ni, nafsu kita ni macam mana kita nak handle dia ni? Nafsu kita bila kita nak handle dia ialah kita kena tunggang dia. Jangan sampai nafsu ini menunggangi kita. Kena faham tu. Lain beza tu. Macam mana kita kena tunggang dia? Kita mampu handle dia dengan baik. Kita mampu kawal nafsu kita dengan baik. Sebab nafsu marah perlu dalam diri seorang itu. Kalau tak ada langsung, tu yang saya sebut tadi. Tak ada langsung sifat marah. Tenang-tenang saja. Okey-okey saja. Tak marah pun. Lagi bahaya. Tak ada perasaan. Ya? Adakah ini disuruh oleh Islam? Bahkan tidak. Tadi Ustaz, yang pertama Ustaz Ridwan tadi, dia ada sebut Rasulullah juga marah. Betul, Rasulullah juga marah. Jadi bagaimana marah Rasulullah? Rasulullah mampu untuk kawal marah tu dan akhirnya Rasulullah tunggang marah tu.
untuk kepentingan agama. Kan kita pun kenal bagaimana Rasulullah seorang yang lembut, seorang yang penuh toleransi, seorang yang penuh dengan dedikasi dia. Ya, satu ketika dia menghantar Sayyidina Uthman, seorang yang juga mempunyai toleransi yang tinggi, menghantar Sayyidina Uthman untuk masuk ke Mekah sebagai wakil orang Islam dalam peperangan Rasulullah nak pergi haji. Ya, bukan hantar Umar, dia hantar Sayyidina Uthman. Tujuan dia apa? Supaya dia Quraisy nampak apa hajat orang Islam. Bukan hajat nak bergaduh, tapi hajat nak berdamai. Ya, hajat nak berdamai. Jadi hantar Sayyidina Uthman untuk bagi tahu bahawa kami nak masuk, kami nak buat haji, tolong benarkan dan tolong bagi kami keamanan nak masuk. Tetapi apa yang Quraisy buat? Quraisy pun tangkap Sayyidina Uthman dan buat berita bahawa kami dah bunuh Sayyidina Uthman. Ya, kami dah bunuh Uthman. Rasulullah dengar berita ni. Rasulullah dengar berita pembunuhan Uthman di tangan Quraisy. Apa respon Rasulullah? Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita tidak ada nafsu marah, ya, Rasulullah tak ajar kita jangan marah, tak apa, kita okey-okey saja. Maka Rasulullah pun okey-okey je, kan? Rasulullah kata tak apalah, sabar, dah dia bunuh, nak buat macam mana? Adakah Rasulullah tunjuk macam tu? Tidak, kan? Rasulullah ajar kita supaya masa itulah kita kena tunjuk balas balik. Marah dekat situ sangat diperlukan. Bahkan Rasulullah bukan sekadar marah Rasulullah pada ketika itu bila dengar sahabat dia kena bunuh, Rasulullah panggil sahabat, jom kita buat perjanjian. Kita buat perjanjian sehidup semati, kita lawan balik orang Quraisy ni. Kan? Tengok akhirnya kemarahan Rasulullah ini memberikan kegerunan kepada musuh Islam. Macam tu. Jadi kita nak cerita dekat sini, semua perkara dalam kehidupan kita, bila dia terlalu sangat, dia menjadi tak baik. Dan bila dia tidak ada langsung, juga dia akan menjadi masalah. Ya? Jadi kita perlu kepada nafsu marah. Sangat perlu bahkan. Ya? Sangat perlu juga. Tetapi mampu tak? Bagaimana cara kita nak mengawal? Bagaimana cara kita nak menunggang nafsu tu tadi? Jangan sampai dia menunggangi kita. Yang itu yang tak kena. Ya? Yang itu yang tidak kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan rumah tangga pun begitulah. Ya, begitulah. Jangan sampai marah, panas baran menjadikan kita tadi Datuk cakap bila marah tu kepala kita hilang dah. Tak tahu kat mana. Hilang daya kawal kita, kan? Kita boleh buat apa saja kita nak buat. Ini mazmumah yang dicela dan dilaknat oleh Allah, kena tinggal. Mesti kena tinggal. Tuan-tuan rasa marah, nak tumbuk isteri, tumbuk dinding. Kan? Biar dinding yang pecah. Jangan mata isteri yang pecah. Tuan-tuan kena dapatkan balik. Kawal marah tu tadi. Dapat balik kepala tuan-tuan. Ya? Macam tu juga dengan para isteri. Saya tak nafi. Para isteri juga ada sifat marah. Ya? Para isteri ada sifat marah. Bila rasa marah, biasa kuasa seorang isteri ni dia bukan fizikal. Kuasa seorang isteri bila marah, kuasa dia pada mulutnya. Dia boleh keluar macam-macam. Ingat kata-kata orang perempuan ni dia memang boleh menyebabkan dunia berubah. Ya? Bukan tangan sahaja boleh mengegar dunia orang perempuan ni, tapi mulut dia kalau kita tak jaga, kan? Sebab itu bila Nabi Allah Zakaria, kan? Nabi Allah Zakaria bila dia doa dalam usia dia dah tua waktu tu, dia minta daripada Allah supaya kurniakan dia seorang anak. Allah memakbulkan doa Nabi Zakaria. Dalam satu kitab tafsir dia menyebut 20 tahun Allah mengambil masa untuk mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria. 20 tahun dia ambil untuk apa? Untuk merawat sikap isteri Nabi Allah Zakaria yang mulut dia ni mulut laser, orang kata. Nak rawat mulut laser isteri Nabi Allah Zakaria ni sebab apa? Sebab isteri Nabi Allah Zakaria bakal mendidik seorang nabi. Ya? Bahkan dia akan mendidik seorang nabi. Jadi nak sediakan seorang mak yang baik mulut dia, baik tutur kata dia. Nak didik anak ni kena seorang ibu yang baik tutur kata dia. Jadi 20 tahun nak rawat isteri ni. Ya? Selepas 20 tahun dah pandai berbahasa, dah pandai berlemah lembut, dah pandai baca Quran agaknya lah masa tu, kan? Dah pandai berbudi bicara yang baik, barulah ditakdirkan, Allah takdirkan dia mengandung dan punya anak. Setelah umur berapa tahun tu? 100 lebih. Nak ceritanya, kuasa orang perempuan ni, bila dia hilang sifat marah, hilang apa ni? Hilang pertimbangan dia, dan bila dia marah, biasanya orang perempuan dia akan guna kuasa mulut. Kuasa mulut. Berapi-api mulut dia boleh cakap.
Sebab itulah selepas ni insya-Allah kita akan bincang orang perempuan bila kita marah, kawalan kita yang pertama ialah kita kena sedar apakah baik-baik kata yang keluar daripada mulut kita, ya. Jangan sampai dia menjadi sebab kepada perpecahan, kepada pertelingkahan dan pergaduhan suami isteri yang tidak ada penghujungnya, ya. Dan sepatutnya orang perempuan biasa dia boleh minta maaf biasanya, ya, kecuali kalau dia dah terluka sangat. Baik. Okey. Nak cerita dekat sini apa ya, Datuk? Kita biasa cerita rumah tangga ni macam itulah kan. Akhirnya saya punya kesimpulan ialah khairul umuri awsatuha. Boleh tak nak marah? Marah bahkan dia perlu dalam diri seorang muslim. Tidak boleh menjadi keterlaluan sehingga panas baran yang tidak boleh dikawan. Sebaik-baik perkara ialah yang tengah-tengah sahaja. Sebaik-baik nafsu marah ialah bagaimana kita mampu untuk mengawal nafsu tersebut, menunggang nafsu tersebut ke arah kebaikan, bukan dia menunggangi kita sehingga membawa kita kepada kehancuran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itulah secebis pandangan mengenai ada kaitan dengan rumah tangga, suami isteri dan sebagainya, tuan-tuan. Inilah pengajaran kita. Dan apa yang Ustazah sebut tu rasa-rasa saya sebahagian besar daripada kita, tuan-tuan. Saya rasa sebahagian besar, majoriti dan minoriti, tuan-tuan, yang mengalami masalah hal kontrol marah, nak kawal marah antara suami dan isteri. Banyak cerita, tuan-tuan. Nak basuh salin diapers, kadang-kadang isteri tu, tuan-tuan, dia juga masak, dia juga ke depan, dia juga ke belakang, dia layan anak dan bagai-bagai. Tapi suami nak suguhkan tanggal diapers, nak basuhkan anak sikit pun, tuan-tuan. Suami baik pegang telefon, suami baca surat khabar, suami baca magazine. Manalah isteri yang di dapur, tuan-tuan. Nak masak, nak menumis, nak potong cili, nak potong bawang. Semuanya isteri nak buat, nak basuh, nak hujan pula, nak angkat jemuran, tuan-tuan nampak, berbagai-bagai. Inilah yang menimbulkan banyak. Itu yang besar juga, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok yang kecil-kecil. Tadi mak aku datang, kau nampaknya kau buat kopi begitu saja. Betul kopi saja. Tak adalah sikit kuih. Kau dah tahu mak nak datang. Apalah salahnya beli kuih kalau tak mau goreng pun. Belilah. Dekat saja daripada rumah ni. Suruh Din beli. Itu pun dah jadi masalah, tuan-tuan. Masalah. Jadi benda-benda macam ni dengan syaitan yang mengapi-ngapikan kita, tuan-tuan. Rumah ni, rumah tangga kita. Kalau Quran tidak dibacakan, kalau salat tidak dibuatkan, kalau taklim dan taklum tidak diadakan di rumah, inilah yang menyenggoh-nyenggohnya perasaan, tuan-tuan. Memarak-marakkan perasaan kemarahan itu. Tadi Ustazah sebutlah caranya Al-Quran. Tuan-tuan, cuba. Tuan-tuan marah, tuan-tuan baca Al-Quran. Ambil uduk, baca Al-Quran. Allah, insyaAllah, tuan-tuan, insyaAllah. Saya tak fikir daripada 10 orang, 10 orang akan rasa, tuan-tuan, akan rasa sejuk, tuan-tuan, dengan Al-Quran kalamullah. Saya nak pergi kepada Ustaz, tuan-tuan. Ustaz, ya, dia ada Ustaz. Saya tengok dalam kemarahan ni, orang buat keputusan, Ustaz. Keputusan yang besar-besar dalam hidup dia. Misalnya katakanlah mak bapak, tuan-tuan, masuk campur dalam hal suami isteri sampai ke peringkat marah. Din, alah, lepaskan je lah, Din. Apa itu? Lepaskan je lah. Ayahnya bagi tahu anak laki-lakinya suruh lepaskan isteri. Anak dah ada 3 ni. Lepaskan je. Pasal marah. Ayah pun masuk campur marah, mak pun masuk campur marah, anak pun ketika itu marah. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis yang mengatakan la yahkum ahadum baina tsnain wa huwa ghadban. Apa dia? Tidak boleh seorang itu menghakimi antara 2 orang dalam keadaan marah. Jadi macam mana Ustaz Ridwan? Tengok Ustaz Ridwan ni tidak jadi pemarah lah. Gaya-gaya tu. Gaya-gaya muka tu, roman-roman muka tu. Tidak pemarah lah. Ustazah ni ada sikit kok bersuka marah Ustazah ni. Sila Ustaz Ridwan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ayanda Datuk. Alhamdulillah, ya. Tadi kita dah dengar panjang berkenaan rumah tangga, kemarahan dan situasi dalam rumah tangga oleh Ustazah Siti tadi, Ustazah Umi. Baik Datuk, ada suatu hadis yang Datuk sebut tadi, la yahkumu ahadun baina ithnain wa huwa ghadban. Maknanya tidak boleh seseorang itu menghakimi antara 2 orang dalam keadaan marah. Maksud yang apa yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita kena elak diri kita ini daripada membuat sebarang keputusan besar ketika mana kita dalam keadaan marah.
Yang ini sangat-sangat dititik beratkan oleh Rasulullah. Sebab apa? Banyak natijah yang berlaku selepas keputusan ataupun penetapan yang dibuat dalam keadaan marah menjadi suatu benda yang negatif. Macam tadi yang Datuk cakap, ya, kalau dalam rumah tangga ini, kalau kita lihat, ya, bila campur tangan daripada keluarga mertua dan sebagainya, ya, jadi bila mertua tak suka kepada anak menantunya, dimintakan diceraikan. Tapi itulah, saya nak ambil sikitlah Datuk berkenaan dengan rumah tangga ni. Satulah, kalau kita lihat ada ayat Al-Quran, Allah sebut, ya, Allah sebut dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum, Allah sebut apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat Quran sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ni ialah apa? Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Itu kita kena ambil tu. Allah jadikan tu dari jenis semua. Maksudnya daripada jenis kita. So, kalau kita ni jenis yang suka marah, suka buat perkara yang tak baik, Allah cantumkan kita dengan orang yang macam tu. Macam ni lah ayah dia Datuk. Seorang perempuan yang kita, maaf ni contoh saja, mungkin ada yang rasa macam tak bagus contoh ni. Ni contoh saja. Seorang perempuan yang biasa pergi ke kelab malam, ataupun mungkin seorang lelaki yang biasa pergi ke kelab malam, dia mengharapkan seorang yang alim, seorang yang baik dalam bidang agama untuk menjadi suami dia, mungkin tidaklah. Ya. Jadi kalau katakanlah kita nak seorang pasangan kita ini pasangan yang baik. Kerana sebab biasa kalau kita tanyalah, tak kisahlah yang kalau lebih kepada muslimat, kalau ditanya nak yang macam mana suami ini, dia punya jawapan semua sama ayah dia Datuk. Kalau mungkin Ustazah Umi pun mungkin setuju kot. Ya, ataupun mungkin ada ramai hari ni viewer, lebih 55 orang tengok kita punya live FB ni, di Yayasan Sabah ni. Rata-rata kalau tanya perempuan yang masih bujang, ya, nak suami ni yang macam mana? Dia akan cakap kalau boleh suami ni yang boleh membawa dia kepada agama Allah SWT, yang boleh bawa ke jalan agama lurus. Hatta walaupun dia jenis yang free hair, yang jenis mungkin tak solat, yang jenis mungkin huha-huha dekat luar sana, tapi bila ditanya nak suami yang macam mana, itu jawapan dia, nak suami yang boleh bawa dia ke jalan Allah SWT. Tapi ingat, ini yang Allah bagi tahu. Kalau kata kita tak dapat yang macam tu, sebab apa? Kita tak nak baiki diri kita. Bila kita tak baiki diri kita kepada kebaikan, maka Allah bagilah pasangan kita yang tak baik. Itu yang jadi rumah tangga, mungkin yang isteri yang macam tu dapat suami yang panas baran. Macam Datuk cakap, suami ni ialah macam saya lelaki, ayah dia Datuk pun lelaki, ya, dekat luar sana pun mungkin ada yang lelaki. Kita orang lelaki ni kalau katalah yang jenis tak marah, tu macam Datuk cakap lah, saya memang jenis bukan jenis yang marah sangat lah Datuk. Saya tak suka marah, dan memang kalau dalam rumah ni pun, dalam keluarga memang isteri tahu, anak-anak tahu, bukan jenis yang marah-marah lah. Cuma kalau saya tak berapa minat, saya senyap. Saya senyap, kadang saya cakap baik-baik macam tu je. Yang biasanya yang lebih sedikit tu rumah saya. Tapi orang rumah saya pun bukanlah jenis pemarah, tapi dia ada part-part yang dia agak tegas. Yang tu saya setujulah tu. Baik, cerita balik tadi, maknanya kalau dapat suami yang panas baran, pukul isteri, tendang isteri dan sebagainya, yang itu tidak boleh tidak, sebab apa? Itu kita tak baiki diri kita sebelum kita nak ke perkahwinan tersebut. Jadi Allah dah cakap, ya. Jadi kalau kita nak suami ataupun isteri yang baik, maka jadikanlah diri kita ini kepada yang lebih baik dulu sebelum kita mengharapkan pasangan kita tu pasangan yang baik. Baik. Untuk yang dikatakan dengan dalam marah ni kita tidak boleh buat keputusan apa-apa, alhamdulillah, ya. Ini suatu perancangan Allah yang sangat baik. Kalau kita lihat dari segi aspek kekeluargaan pun, talak itu sendiri pun Allah tak bagi kepada isteri. Macam Ustazah Umi bagi tahu tadilah, ya. Makna orang perempuan ni dia punya kehebatan itulah. Dia dari segi tangan yang menghayungkan buaian, yang kedua lidah yang berkata-kata, yang itu memang tak boleh nak dinafikanlah ayah dia Datuk, ya. Kita orang lelaki ni kena sabarlah, ya. Hatta sahabat Nabi pun begitu kan, bila diminta nak nasihat isteri dekat rumah mengamuk-ngamuk, dia kata aku kat rumah pun sama, kan. Ini standard. Orang lelaki kena faham benda ni. Cuma nak ceritanya, bila Allah tahu kelebihan lelaki itu macam mana, dan perspektif wanita itu macam mana, dan Allah letakkan talak itu kepada suami dan terletak pada isteri. Ini
ada sedikit lah, mungkin saya nak bagi satu part lah. Ada benda yang kadang-kadang yalah, kita tak minta, cuma benda ni kadang-kadang saya rasa perlu diwar-warkan, sebab kadang-kadang hatta orang yang ada ilmu agama pun bila bercerita macam suami yang ini mungkin sensitif sikit lah, minta maaf pada penonton kat luar, mungkin minta maaf pada Ustazah Umi. Saya nak ambil sikit je, yang ni kita panggil apa ni, typical wanita dekat Malaysia lah. Ya. Bila berlakunya suami tu dia berhajat nak berkahwin dua, nanti poligami lah Ayahanda Datuk kan, berpoligami. Ya, poligami ni bukan benda yang haram, benda yang halal, benda yang bagus. Daripada suami tu apa ni buat benda yang tak baik, dia berniat nak kahwin lagi, ya. Tapi nak diceritakan bila ada niat macam tu diutarakan kepada si isteri cakap apa? Okey bang, macam ni kan, mudah je. Abang ceraikan jelas saya. Nampak? Benda bukannya suami tu nak pergi buat benda yang haram, benda yang halal. Tapi dalam masa yang sama kita makruf, si suami kenalah buat suatu benda yang apa tanggungjawab daripada isteri dia yang pertama dan sebagainya, kena dalam keadaan yang bagus, yang perfect dan sebagainya. Jadi bila keadaan macam ni, ini yang kita kata bahayanya, ya, bila dalam keadaan marah dia membuat keputusan minta cerai dan sebagainya, Allahuakbar. Itu yang kita rasa macam bahaya. Jadi macam yang kita balik kepada hadis yang Ayahanda Datuk sebut tadi, ya. Jadi maknanya cuba elak buat keputusan besar bila kita dalam keadaan marah, ya. Dalam keadaan marah tolong elakkan. Sebab apa? Memang biasanya natijah untuk orang yang membuat keputusan dalam keadaan marah, dia akan jadi kepada negatif. Dan dalam tak kisahlah dalam kekeluargaan ke, dalam masyarakat ke, ya, dalam apa sekalipun dengan anak-anak dan sebagainya pun, kalau kita ada pertelingkahan di antara kita, mintalah tolong buat maaf kepada mereka yang telah buat salah kepada kita. Kalau dia minta maaf. Sebab apa? Saya nak ambil satu kisah lah yang Datuk sebelum kita akhirkan untuk yang sesi kedua ni, ya. Suatu kisah macam Datuk sebut tadi kan, ada yang maaf yang dimaafkan, yang senang minta maaf senang dimaafkan. Yang satu lagi minta maaf tapi sukar dilupakan. Dia maaf tapi sukar dilupakan. Dan ada juga kategori yang minta maaf tapi dia tidak mahu memaafkan. Pasal apa? Hati dah sakit, panas, marah, sebagainya. Saya nak ambil satu kisah, ya, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah duduk seorang-seorang, jadi dia tersenyum, dia ketawa seorang-seorang. Jadi Omar ni bila duduk sebelah Nabi ni, dia terkejut. Dia tengok Nabi, kenapa ya Rasulullah kau ketawa seorang-seorang? Kenapa engkau ketawa seorang-seorang ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, aku ni, dia kata, melihat, okey, ini dalam alam gaib ni, Rasulullah melihat ada dua orang umat dia yang memperhitungkan hak-haknya. Jadi yang ni dalam situasi mizan, ya, situasi belum nak masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi dua orang, ya, yang memperhitungkan hak masing-masing, okey. Jadi yang seorang ni berkata kepada, ya Allah, berikanlah hak-hakku yang dizalimi oleh orang tu. Jadi Allah pun cakap, okey, berikanlah hak yang telah engkau zalimi itu. Jadi diambil oleh orang yang menuntut hak tadi. Jadi bila habis perkara-perkara tersebut, perkara-perkara hak-hak yang dizalimi itu dah habis, jadi dia pun jawab, dituntut dengan sedih, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kebaikan itu telah habis semuanya, diambil oleh orang yang aku zalim. Jadi orang yang menuntut dia kata, okey, kalau dah habis apa yang engkau ada, kebaikan engkau, jadi engkau kena tanggung segala dosa aku sebagai gantinya. Sebab apa? Sebab engkau menzalimi aku. Dan ketika itulah bila Rasulullah bercerita berkenaan dengan seorang yang ini meminta haknya. Selepas kebaikan hak tu habis, dia minta kejahatan ataupun keburukan yang ada pada dirinya diletakkan kepada orang yang menzaliminya itu. Ketika itulah Rasulullah menangis, ya, dia menahan kesedihan. Lalu Allah pun berkata kepada orang yang menuntut itu, angkatlah kepalamu wahai orang yang menuntut dan lihatlah syurga. Dan apabila orang yang menuntut itu dia melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sangat harta dalam tu, perak dengan gedung-gedung indah, emas bertahtakan intah yang elok-elok yang memang tak pernah dilihat oleh mata. Jadi dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah semua itu yang di dalam syurga itu untuk nabi-nabi ataupun apakah untuk orang yang syahid saja? Jadi Allah jawab, bukan, itu untuk siapa sahaja yang sanggup membayarnya. Jadi si penuntut ni yang menuntut segala hak daripada orang yang zalim dia ni, dia cakap apa? Ya Allah, siapakah yang memiliki harta yang banyak untuk memberi syurga yang amat hebat itu? Jadi Allah jawab, engkau pun dapat membayarnya, iaitu dengan mengampuni orang yang telah menzalimimu itu.
Jadi maka si penuntut itu yang menuntut hak daripada orang yang zalim, dia kata apa? Kalau begitu ya Allah, aku sanggup mengampuni dosanya terhadapku. Jadi Allah SWT kata, senang saja kamu pimpinlah orang yang menzalimi kamu itu bersama-sama ke dalam syurga, maka berbuat baiklah kamu sesama muslim. Jadi ini nak menceritakan kisah Rasulullah nak bagi tahu bahawa sangat-sangat hebat apabila kita ni buat salah dengan orang, tak kisahlah dalam keluarga, masyarakat ataupun anak-anak, minta maaf dan tolong yang diminta maaf itu ataupun orang yang kena zalim itu, maafkanlah, ya, maafkanlah. Pasal apa? Harga sebuah kemaafan itu apa? Syurga yang amat hebat di dalamnya. Insya-Allah, wallahu a'lam. Terima kasih. Itu saja ayat ini, Datuk. Alhamdulillah. Saya ingat kita akan pergi kepada pusingan sikit lagi. Satu orang satu saja. Selepas ini insya-Allah saya nak ambil masa 1 minit. Lepas tu satu orang satu saja, satu cara bagaimana kita nak meredakan kemarahan, menghilangkan kemarahan dan sebagainya. Satu daripada Ustazah Umi, satu lagi daripada Ustazah Ridwan, insya-Allah. Sementara itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam masa 1 minit tuan-tuan, saya ingin menyampaikan semalam kemarin saya dengan teman-teman konsultan yang untuk bersama-sama mempromosikan komplek Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan, kita employ satu orang konsultan yang punya pengalaman yang luas. Semalam kita buat photoshoot, kita buat shooting, tuan-tuan dan puan, kita buat, insya-Allah mudah-mudahannya ada 10, tuan-tuan. Ada 10 suntingan yang kita akan masukkan dalam social media, tuan-tuan. Untuk berkata tuan-tuan dan puan, Yayasan Sabaha, yang saya bersama-sama Yayasan Sabaha, hampir semua media sosial, hampir semua tuan-tuan kita ada akaun. Dalam YouTube, tuan-tuan dan puan, pergilah YouTube kita, tuan-tuan. Di YouTube saya punya syarahan-syarahan kuliah-kuliah sejak jadi ahli parlimen dulu, tuan-tuan. Ada dalam YouTube, tuan-tuan. Ucapan saya dalam parlimen, tuan-tuan, rasa saya antara, bagi diri saya lah, ucapan yang rasa saya ada berkesannya, tuan-tuan, dalam hidup sebagai ahli parlimen berapa disaksikan. Begitu juga, tuan-tuan, kuliah maghrib saya, kuliah subuh saya, kuliah duha saya, qiyamul lail yang saya pimpin, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh dapat dalam YouTube dan sebagainya. YouTube saya kita ada, Instagram kita ada, Twitter kita ada, tuan-tuan. Of course, kita ada Facebook, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, kita ada Instagram, kita ada Telegram, dan kita ada TikTok, tuan-tuan. Kita ada TikTok. TikTok ni baru 1 bulan dalam 13 hari, 1 bulan 13 hari, dan sambutannya sangat-sangat menggalakkan, tuan-tuan. Saya diminta masuk dalam TikTok dan membuka akaun dalam TikTok untuk menggamit terutamanya anak remaja, teman-teman yang awal dewasa dan yang dewasa, tuan-tuan. Marilah balik kepada Allah. Marilah menyayangi Allah. Marilah junjung agama Allah. Marilah kita berkhidmat untuk agama Allah. Marilah kita berdakwah untuk agama Allah. Marilah kita gunakan apa yang Allah dah bagi kepada kita. Sama ada kekuatan lahiriah, batiniah, jiwa kita dan teman-teman untuk menjunjung agama Allah. Memertabatkan agama Allah. Meletakkan agama Allah ke mercunya, tuan-tuan. Itulah saya masuk dalam buka akaun dalam TikTok ni. Nak panggil, satu hari tu kan 5 kali. Dalam TikTok satu hari 5 kali, tuan-tuan. Mulai daripada 7.30 pagi. 7.30 pagi, video saya dah rakam 50 episod. 50 episod, tajuknya ialah sifat anak derhaka. 50 episod, tajuknya sifat anak derhaka. Setiap episod 2 minit setengah, 2 minit setengah, 2 minit setengah. Dalam TikTok ni tak boleh panjang-panjang, tuan-tuan. Maksimum 3 minit, saya buat 2 minit setengah. Lepas itu pukul 7.30. Pukul 9, tuan-tuan, live. Live pukul 9 dalam 10 minit. Bila live ni boleh 10 minit. Saya cerita tentang mahkota cinta. Tuan-tuan, mahkota cinta live pukul 9. Lepas itu lepas pukul 9, tuan-tuan, ada video. Nama videonya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan kecil, ceput aja amalannya. Tapi pahalanya menggunung, membukit, melautan, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah pada pukul 5.30 live. 5.30 petang live, di mana saya cerita mengenai mati dalam Husnul Khatimah. Malam sebelum tidur ni, tuan-tuan, ada video lagi. Video namanya, tuan-tuan, beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan itu. Jadi tuan-tuan, semuanya saya khususkan kepada keluarga muda, pasangan muda, anak remaja. Tuan-tuan, insya-Allah marilah kita sama-sama tonton ni, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan, YouTube kita, jangan lupa kita punya Instagram, jangan lupa Twitter kita, jangan lupa kita punya Facebook, jangan lupa kita punya TikTok, jangan lupa kita punya Telegram. Telegram, tuan-tuan. Dan saya berani mengatakan Telegram kita adalah antara yang terbaik dari segi konten dan hari-hari ada posting. Hari-hari. Paling tidaknya 2-3 posting hari-hari, tuan-tuan, insya-Allah.
pergilah join Telegram. Semuanya free tuan-tuan, free, percuma. Bukan kena bayar apa, download bukan kena bayar apa-apa pun. Percuma tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sedang menerbitkan tuan-tuan dan puan, semuanya tuan-tuan kita terbitkan. Kalau ada sumbangan tuan-tuan sumbangkan untuk Yayasan Sabah untuk dibangunkan Kompleks Anjung Surah Fatimah. Yang pertama tuan-tuan ya, isteriku ketua Bidadari Syurga. Isteriku ketua Bidadari Syurga dah ada package dah tuan-tuan. Dah ada package dah. Dapatkan tuan-tuan, mainkan, tengok anak beranak kena tengok. Isteriku ketua Bidadari Syurga. Yang kedua tuan-tuan, Jalan ke Syurga. Ini rasa saya dalam 20 atau 30 episod tuan-tuan. Jalan ke Syurga. Tetap satu episod tu dalam 45 minit begitu. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang ketiga insya-Allah ya, memahami jiwa remaja. Menyelami jiwa remaja tuan-tuan. Menyelami jiwa remaja. Ini rasanya ada 30 episod atau 40 episod tuan-tuan. Dah siap dah. Kita packagekan. Yang keempat tuan-tuan dan puan, macam yang saya sebut tadilah ya. Sifat-sifat anak derhaka tuan-tuan, insya-Allah 50 episod yang kita packagekan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dermakanlah, dapatkan benda-benda ini tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dermalah kepada Kompleks Anjung Surah Fatimah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, saya harap ya, tuan-tuan dapat bersama-sama membangunkan Kompleks Anjung Surah Fatimah, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor yang akan bertempat di Bukit Cerakah di Shah Alam nanti tuan-tuan akan dibangunkan. Harganya 15 ke 20 juta ringgit. 15 ke 20 juta ringgit. Sebuah kompleks yang moden, ditadbir secara moden tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tetapi semuanya dilakukan cara non-profit making atas nama amal jariah fi sabilillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi Ustaz, seorang satu sifat dalam masa 1 minit, 2 minit aja satu orang tuan-tuan dan puan. Sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 10, 17 minit dah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Agaknya kita mula dengan Ustazah Umi. Agaknya satu sifat, satu perkara lah yang perlu dilakukan untuk meredakan hal-hal mengenai yang kita bincang, iaitu panas baran yang tidak terkawal kadang-kadang itu. Macam mana Ustazah Umi? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang bersama kita pada malam ini ya. Yang pertama sekali saya suka untuk sebut bahawasanya panas baran. Bila sebut panas baran, tak ada positifnya dia. Ya. Kalau ghadab tadi tu marah, ada juga kita tolak ansur ya. Tapi bila sebut tajuk besar kita ialah panas baran. Bila sebut panas baran tak ada positifnya. Saya ulang, tidak ada positif. Janganlah kita bercita-cita untuk ada sikit pun tak apalah. Ciri panas baran. Tadi Ustazah kata kena ada juga kan. Yang ni kita nak ada jugalah walaupun sikit. Bila sebut panas baran tak boleh ada dalam diri kita. Kerana panas baran adalah sifat mazmumah. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melabelkan perangai ini adalah perangai yang mesti kita kena jauh. Bagaimana seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Qala la taghdab. Rasulullah cakap satu je wasiat Rasulullah, jangan marah. La taghdab. Jangan panas baran. Ya. Faraddada miraran. Aku tanya banyak kali. Lagi apa Rasulullah? Ausini, lagi apa? Rasulullah kata, la taghdab. Faraddada miraran. Tanya banyak kali. Lagi? 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 Kan? Tanya macam tu. Sahabat ni tanya, lagi Rasulullah? Lagi? Lagi? Rasulullah begitu konsisten. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan panas baran, jangan panas baran. Nak tunjuk kat sini tuan-tuan perempuan, panas baran adalah sifat mazmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada rasa sekelumit, rasa cita-cita ni nak ada jugalah sifat ni. Kan? Ataupun nak rasa bahawa okey kalau ada pun taklah salah sangat. Ya. Jawapan saya ialah Rasulullah laknat sifat ni. Ya. Tak masuk syurga kita. Kalau kita ada sifat panas baran ni tak masuk syurga kita. Ya. Jadi dalam perkara ni saya suka nak ajak. Kita biasa dengar cara kita nak buang cara nak buang sifat marah ni, kita kena berwuduk, kita kena macam-macam lah. Hadis ajar satu-satu tu, hadis ajar ya. Tapi saya suka nak bagikan pada kita pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, pilihan di tangan kita. Kita amati betul-betul. Kita nak ke sifat marah ni terus ada dalam diri kita, ataupun kita nak sifat baran ni berakhir dan terkubur sebelum kita masuk kubur. Dia terkubur dulu sebelum kita masuk kubur. Kita nak ke tak nak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita ada cita-cita, kita ada hajat
untuk membuang sifat panas baran dalam hidup kita ni, maka saya ajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita buat keputusan yang berani dalam diri kita. Hidup kita ni memang kita kena buat keputusan. Kalau tak, kita tak serius, ya. Kita tak serius nak buang jahiliah ni, ya. Jadi saya ajak diri saya juga. Saya ajak kita semua untuk kita sama-sama buat keputusan, kita nak ataupun tak nak. Sekiranya kita nak dan betul-betul nak untuk buang sifat yang boleh bawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah kita buat keputusan untuk tinggal. Sebab apa saya kata buat keputusan? Bila kita dah buat keputusan untuk tinggal benda ni, maka kita akan ada strategi planning. Kan? Kita akan ada perancang apa? Kita ada plan, kita ada rancang macam mana kita nak buat supaya kita tak ada lagi sifat-sifat ni. Ya. Tapi bila kita tak rasa pun benda ni salah, kita tak rasalah. Bila tak rasa benda ni salah, kita tak rasa nak buat keputusan untuk buang sifat ni jauh-jauh. Ini masalah. Ini masalah utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan kita. Kita nak ke tak nak sifat ni ada. Itu je. Dia sangat bertitik tolak pada perkara ini. Kalau kita tak nak, maka kita kena buat keputusan berani untuk kita buang sifat ini jauh-jauh daripada hidup kita. Bila kita nak, maknanya kita kena buat plan. Pertama, nak buang sifat ni, nak jadi hati kita lembut. Allah kata apa dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, berjayalah orang yang membersihkan hati dan rugilah kepada orang yang mengotorinya. Macam mana nak bersihkan hati? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak tahu baca Quran, mari belajar baca Quran. Kita umur dah 40, belum pandai baca Quran. Umur kita tak panjang. Ya, saya buka kelas Quran untuk dewasa. Satu orang umur 41 tahun. Ustazah, saya tak pandai baca Quran lagi. Satu orang datang umur 60 tahun. Ustazah, saya tak pandai baca Quran lagi. Itulah, saya sibuklah Ustazah nak baca Quran. Sibuk. Umur 60 sibuk lagi. Akak dah pencen ke belum? Dah pencen. Tapi tak boleh juga nak adakan masa. Saya kata cepat belajar dengan saya. Saya nak ajak Iqra asas ni cepat-cepat. Saya takut akak tak sempat. Saya selalu tunjuk urgensi ni. Kita hidup 60 tahun, tuan-tuan perempuan 40 tahun tak pandai baca Quran. Apa erti hidup? Tak ada erti hidup kita tak boleh baca Quran. Ya, Rasulullah kata siapa baca Quran dapat syafaat dekat kubur, dekat syafaat dekat akhirat. Kita tak dapat. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran pahalanya 10 hasanat. Kita tak dapat, tapi kita okey-okey saja. Yang ini masalah. Yang ini masalah. Sebab itu saya kata tuan-tuan, buat keputusan. Bila tuan-tuan puan-puan buat keputusan, insya-Allah dia datang plan. Ya, kita kena bersihkan hati kita. Bersihkan apa? Tak pandai baca Quran. Tuan-tuan 60 tahun tak pandai baca Quran tak normal. 60 tahun, 40 tahun tak pandai baca Quran, itu adalah penyakit yang mesti diubah dengan cepat. Jangan buang masa. Umur kita tak panjang. Saya kata, kalau kelas saya lah wajib datang kelas 2 hari seminggu. Untuk siapa tak pandai baca Quran, umur dah 40 tahun, saya yang berdebar. Saya kata jangan tunggu dua kali seminggu punya kekerapan. Datang masuk kelas saya setiap hari. Harga sama. Saya bagi tahu, harga sama. Masuk setiap hari, saya nak cepat. Saya nak cepat supaya akak boleh baca Quran dengan cepat. Ya, ini semangat saya. Saya tak kira. Kalau umur dah mengaku macam ni, mengaku saja tak cukup. Mengaku saja tak cukup. Sebab bila dia mengaku hari ni, mengaji rasa susah, dia berhenti. Mengaku saja tak cukup. Tapi yang saya tekankan ialah buat keputusan, buat plan dan letak azam yang tinggi untuk buang sifat-sifat negatif ni. Saya suka sebut masa kita tak panjang. Kita hidup 40, 50, 60 tahun saja tuan-tuan. 70 tahun bonus tuan-tuan. Ya, puan-puan. 70 tahun tak pandai baca Quran, rugi kita. Rugi ya Allah, nak masuk kubur tak pandai baca Quran lagi ni macam non. Kan? Hak Quran ni tuan-tuan perempuan dia ada 4. Yang pertama hak kita baca dia. Ya, yang kedua hak kita untuk kita hafaz dia. Yang ketiga hak kita untuk tadabbur dia, faham dia. Yang keempat hak kita untuk amalkan Al-Quran. Ada 4 hak Quran ni. Kita dah buat berapa? Kalau kita tak pandai baca lagi, maknanya walau satu hak Al-Quran kita tidak dapat tunaikan. Macam mana tu? Macam mana nak jumpa Allah ni? Kita cakap betul-betul ni. Ustazah cakap ni bukannya saja-saja ya. Ustazah punya pengalaman
2 tahun fokus untuk kelas Al-Quran. Ustazah memang tak boleh nak bersabar kalau orang tak boleh baca Quran. Ustazah kata cepat. Ustazah selalu dia suruh bagi tahu cepat, tak ada masa lagi. Kena cepat. Ustazah committed untuk mengajar. Tolong masuk kelas, jangan ponting. Macam itulah, ya. Kesimpulan Datuk, minta maaf. Kesimpulannya ialah, poin saya ialah marah ataupun baran adalah sifat mazmumah. Ya, walaupun ada keadaan tertentu yang kita kata boleh ada tadi, tetapi bila dia sampai level baran, dia mazmumah yang mesti ditolak. Yang mesti kita berhajat dan bercita-cita besar untuk buang sifat ni, dan cara nak buang ialah keputusan di tangan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, buatlah keputusan. Sekiranya anda rasa dia adalah mazmumah dan yakin bahawa dia mazmumah, buat keputusan dan susunlah apakah strateginya untuk kita meninggalkan sifat-sifat ini. Mudah-mudahan akhir usia kita, ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita dalam keadaan sedang berusaha, ya, bukan tengah relax-relax saja, sedang berusaha dengan mujahadah yang tinggi untuk membuang sifat mazmumah ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh plan untuk hidup bahagia, untuk hidup kaya? Kenapa tidak untuk akhirat? Kita plan untuk hidup bahagia dan hidup selesa di akhirat kelak, ya. Jadi keputusan di tangan anda. Wallahu a'lam. Silakan Datuk. Ustazah, Ustazah sikit yang mengaji bersama Ustazah Ummi ni. Bagi tahu Ustazah apa rancangan Ustazah supaya dapat peserta-peserta yang lain yang berminat boleh berhubung Ustazah terus. Boleh. Terima kasih Datuk. Dah jadi promosi sikit, ya. Tak apalah. Saya memang suka nak sebut. Saya ada pusat akademi saya sendiri, nama dia ialah Akademi Ngaji Anjung Lestari. Anjung juga Datuk, kita berkongsi nama Anjung. Akademi Ngaji Anjung Lestari menawarkan pakej belajar Al-Quran kepada golongan dewasa. Bermula daripada pakej asas. Pakej asas ni maksudnya untuk orang yang belum kenal huruf, tak kenal alif bata lagi. Mari belajar dengan saya, insya-Allah. Saya ada kaedah 4 jam boleh baca Al-Quran. InsyaAllah tak lama. 4 jam dengan 8 kali pertemuan, ya. 8 kali pertemuan. Saya dah lahir beberapa orang dewasa mampu untuk baca Al-Quran selepas 8 kali kelas dengan saya. Okay? Itu pakej yang pertama lah. Kemudian pakej yang kedua kelas tahsin, dan pakej yang ketiga ialah kelas kita nama tahsin itqan. Yang ni kita sebut bacaan dengan betul dari sudut makhrajnya, sifat hurufnya, dan juga hukum tajwid dia. Ya, jadi saya akan bermula satu-satu sehinggalah dia mampu untuk menyebut Al-Quran dengan itqan. Saya suka sebut untuk perkataan itqan, fokus, setiap satu huruf diberikan haknya yang betul. Dalam kita belajar Al-Quran bukan simple-simple saja. Kita belajar boleh baca, okeylah. Kan? Tidak, tetapi sampai ke tahap bacaan Al-Quran secara itqan. Jadi siapa yang mendaftar boleh hubungi saya, insya-Allah. Kita sama-sama belajar Al-Quran. Ustazah tak ada niat lain nak buka pusat ni, sebab nak bantu, ya, golongan dewasa yang tak boleh baca Quran. Marilah kita belajar cepat, ya. Belajar cepat. Nombor telefon macam mana Ustazah? Nombor telefon ke atau Facebook ke macam mana ke? Okey, saya punya Facebook Ustazah Siti Umi Kalsum, Doktor. Dekat situ semua ada, iklan-iklan semua ada dalam tu. Apa sahaja package yang saya tawarkan juga ada di dalam Facebook saya. Page saya Siti Umi Kalsum Husin. Okey. Ustazah Siti Umi Kalsum. Okey. Ustaz Ridwan, dalam 1 minit Ustaz Ridwan, apa dia satu benda yang perlu dilakukan bagi mengurangkan ataupun meniadakan sifat panas baran di hati kita, dalam fikiran kita, benak kita dan sebagainya? Sila Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tadi kita dah dengar panjang daripada Ustazah Umi, ya. Kalau nak tahu berkenaan dengan bagaimana nak menghilangkan perasaan marah, panas baran dan sebagainya, saya rasa Datuk sebagai kaunselor lebih hebat daripada saya lah. Kan? Dengan TikToknya, dengan dia punya, itu sangat-sangat hebat lah. Saya impress sangat-sangat, pasal apa? Saya pun tak mampu buat macam Datuk tu. Tapi itu suatu, kita panggil usaha yang sangat-sangat bagus. Saya nak bagi satu je Datuk, saya pun tak nak lama-lama. Saya nak bagi satu saja. Ada satu doa, kan? Sebab kita ni, manusia ni tak lain tak bukan, kita kena mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta tolong dengan Allah dengan sabar, dengan salat. Itu dengan secara berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada satu sunnah yang sunat dibacakan ketika kita dalam keadaan marah. Yang ini nanti saya kongsikan dekat dalam kita panggil komen live ni, nanti mungkin lepas ni saya akan masukkan, nanti mungkin yang viewer boleh tengok balik komen-komen tu, nanti saya masukkan doa ni. Doanya apa? Allahumma rabbin nabi Muhammad ighfirli dhanbi wa adhhab ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Saya ulang sekali lagi. Allahumma rabbin nabi Muhammad ighfirli dhanbi wa adhhab ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Makna dia apa? Ya Allah, wahai Tuhanku, ya, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfirli dhanbi, ampunilah dosaku, wadhhab ghaidha qalbi, hilangkanlah kemarahan hatiku, wa ajirni, dan lepaskanlah aku min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini antara doa yang bagus kita baca ketika kita marah. Kalau katakanlah doa ni mungkin panjang, paling mudah sebut sajalah at-ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sahaja. Jadi conclusionnya Datuk, kesimpulannya saya nak bawa satu ayat Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Maknanya apa? Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Maknanya, ya, jadikanlah diri kita ini, ya, tidak jadi sebagai seorang pemarah ataupun kita panggil panas baran, tetapi kalau katalah kita ini dalam keadaan situasi marah, kita antara orang yang segera memberi maaf kepada orang yang kita marah. Wallahu a'lam. Yang Datuk, saya pulangkan balik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Tuan-tuan, kita jumpa besok pagi. Besok pagi tuan-tuan pukul 7. Pukul 7 melalui page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, Ustazah Cinta Maudah besok tuan-tuan, mengenai pendidikan tuan-tuan, pendidikan anak, pendidikan dewasa dan sebagainya, pukul 7 pagi besok. Malam besok tuan-tuan, malam besok istimewa tuan-tuan. Satu keluarga tuan-tuan daripada orang India yang masuk Islam, 8 tahun masuk Islam, telah tuan-tuan mengislamkan 300 orang tuan-tuan. 8 tahun masuk Islam, telah mengislamkan 300 orang. Sementara kita dah hidup 60, 70, 80 tahun. Berapa orang yang telah kita islamkan tuan-tuan? Inilah kita nak dengar besok. Teknik-teknik dia. Teknik-teknik dia tuan-tuan, sebahagian daripadanya kita tak pernah fikir pun macam mana dia boleh membentuk hati manusia. Bukan senang orang Hindu nak masuk Islam. Bukan senang orang Kristian nak masuk Islam. Bukan senang orang Buddha nak masuk Islam. Tuan-tuan, jadi Cik Kumaran namanya. Cik Kumaran ni masuk Islam baru 8 tahun. Dan seorang lagi Encik Adam tuan-tuan. Syekh Adam tuan-tuan. Syekh Adam Rao tuan-tuan, telah mengusahakan, Masya Allah, daripada anak jutawan, bapa jutawan dan dia pun jutawan, tapi dia telah turun ke bumi tuan-tuan. Seolah-olah tidak memberikan perhatian kepada kejutawanannya semata-mata untuk menyambut panggilan mendakwahkan agama Allah. Ini yang kita nak tengok, ini yang kita nak belajar. Malu tuan-tuan kita belajar daripada orang yang mau masuk Islam. Kita dah Islam ni, apa yang kita buat sebenarnya? Inilah persoalan-persoalan yang kita kena tanya diri kita tuan-tuan. Untuk mati bertemu dengan Allah, dan mati dalam husnul khatimah dan menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Terima kasih kepada Ustazah Umi, terima kasih kepada Ustazah Ridwan, terima kasih kepada para penonton yang hormati sekalian. Jangan lupa tuan-tuan, besok pagi Ustazah Cinta Maudah, malam tuan-tuan kita berjumpa dengan Cik Kumaran Nagapa dan saudara Syekh Adam Rao. Tuan-tuan dan puan, macam mana mereka Islam 300 orang dalam komuniti Hindu, Kristian, tuan-tuan, dia menjadi contoh. Dia menjadi contoh, tuan-tuan, dalam komuniti tersebut, insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, tuan-tuan, taufik dan hidayah, dan terus kita berjuang, tuan-tuan, untuk memertabatkan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendapatkan
mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.